Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah pada siri kali ini kita akan membicarakan tajuk bercakap dengan Tuhan daripada kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Yang mana kisah Nabi Yusuf digambarkan sebagai seindah-indah cerita yang ada dalam Al-Quran, Ahsanal Qasas. Dan ianya menceritakan tentang pengajaran daripada realiti kehidupan yang berlaku kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Maka permulaan cerita ini adalah menceritakan pada usia Nabi Yusuf 12 tahun. Yang dia nampak satu mimpi yang pada waktu itu mimpi tersebut dia tak pernah nampak. Lalu dia kongsikan kepada orang yang dipercaya kepada ayah dia. Maka dia pun cerita dengan ayah dia. Kata, ayah, malam tadi nampak mimpi ada 11 bintang, matahari dan bulan yang telah sujud kepada aku. Maka bila ayah dia dengar mimpi tersebut, ayah dia tahu Nabi Yusuf pada waktu itu akan mendahului, akan mendapat banyak nikmat berbanding dengan lagi 11 orang adik-beradik dia. Sebab dia ada 10 orang abang dan 1 orang adik. Dan pada waktu itu, mereka ini pada waktu itu tak akan dapat nikmat yang Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam dapat. Jadi apakah nikmat yang masing-masing adik-beradik nak? Pada waktu itu nak menjadi Nabi dan Rasul. Sebab mereka pada waktu itu lahir dalam keluarga ayah mereka Nabi, Nabi Yaqub. Kemudian atuk mereka pun Nabi, Nabi Ishaq. Dan moyang mereka pun Nabi, Nabi Ibrahim. Lalu expectation masyarakat pada waktu tu nak tengok adalah daripada 12 orang lelaki ni siapa Nabi. Dan ini adalah nikmat yang tak boleh dicari. Ini nikmat adalah pilihan daripada Allah. Maka bila dengar je mimpi Nabi Yusuf, ayah dia tahu pada waktu itu Nabi Yusuf akan mendapat nikmat tersebut. Maka ayah dia pun pesan, wahai Yusuf, nikmat ini akan didengki oleh adik-beradik kamu. Maka kalau boleh jangan cerita, sembunyikan. Sebab kalau mereka tahu, mereka akan mengkhianati kamu, menyakiti kamu dan pada waktu itu melakukan perkara yang tak baik kepada kamu. Namun walaupun ayah dia bagi amaran, tapi ayah dia pun bagi berita gembira. Sebenarnya Allah bagi nikmat ni sebab Allah pilih kamu. Allah suka kamu. Allah bukan bagi nikmat begitu sahaja tanpa sebarang sebab. Sebenarnya ini adalah pilihan Allah dan nikmat ini adalah nikmat yang dah ada daripada nenek moyang kamu, Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq dan juga ayah kamu. Maka betul, apabila abang-abang dia tahu yang adik dia mimpi tersebut, maka mereka telah merancang untuk bunuh Yusuf. Dia punya step dia. Mereka sanggup nak bunuh. Kita bunuhlah Yusuf. Kenapa Yusuf dapat apa yang kita tak dapat? Mereka pada waktu itu nak bunuh Yusuf. Padahal ini adalah anak-anak Nabi. Tetapi hasad dan dengki bila menguasai, pada waktu itu boleh membinasakan manusia dengan mudah. Maka mereka kata, kita bunuh Yusuf. Ataupun kita campak Yusuf ke tempat yang jauh, supaya pada waktu itu kita yang dapat apa yang Yusuf dapat. Maka ini adalah fasa pertama kehidupan Nabi Yusuf di mana berlakunya pengkhianatan keluarga, pengkhianatan daripada orang yang dia paling percaya. Dan kita pun tahu kalaulah kita percaya seseorang, tiba-tiba dia khianat. Allah, dia punya perasaan tu tak boleh nak gambarkan. Lalu ini fasa yang Nabi Yusuf lalui pada usia yang sangat muda, lebih kurang 12 tahun. Maka apa mereka buat? Mereka pada waktu itu telah perdaya ayahnya Nabi Yaqub. Dan pada waktu itu mereka ambil Yusuf dan campakkan ke dalam perigi. Dan mereka ingat duduk dalam perigi, lama-lama matilah. Sebab siapa yang pada waktu itu nak jumpa perigi yang berada di tempat yang tidak ada orang. Maka Allah pada waktu itu perancangan berbeza. Manusia ingin memudaratkan Yusuf, tapi Allah ingin memuliakan Yusuf. Tapi nak memuliakan itu ada proses dia. Proses dia sangat payah, sangat sukar. Kalau kita tengok proses daripada daun nak menjadi teh pun pada waktu itu berapa banyak tenaga yang diperlukan. Proses daripada tanah kosong nak menjadi rumah, pada waktu itu prosesnya adalah banyak. Lalu Nabi Yusuf pada waktu itu proses daripada budak berusia 12 tahun nak menjadi rasul dan juga menjadi pemimpin untuk tempat yang dia bakal dipilih. Maka proses dia banyak. Maka apakah prosesnya? Maka ada orang pada waktu itu selamatkan dia. Tapi selamatkan dia bukan nak tolong dia.
selamatkan dia untuk jual dia jadi hamba. Maka bermulalah fasa yang nampak makin mudah. Ada orang selamatkan. Rupanya pada waktu itu istilah macam zaman kita, lari daripada mulut buaya. Buaya dan kemudian berpindah ke mulut harimau. Pada waktu itu ada orang selamatkan dia. Tapi rupa-rupanya kena jadi hamba. Dan kita pun kalaulah kita jadi staf ataupun bekerja, kadang-kala ada waktu yang kadang-kala kita rasa berat, tertekan. Padahal kita dapat allowance, dapat gaji. Bayangkan kena jadi hamba, 24 jam tuan dia pegang. Dia hanya boleh tidur bila tuan dia kata tidur. Dia hanya boleh makan apa yang tuan dia bagi makan. Dan tak ada dapat allowance, gaji dan sebagainya. Padahal usia dia baru pada waktu itu 12 tahun. Maka pada waktu itu beliau mula menjadi hamba. Namun kerana akhlak dia yang baik, tuan dia pada waktu itu tukar daripada hamba menjadi kepada anak dia. Dianggap sebagai anak angkat. Maka membesarlah pada waktu itu dalam rumah tuan dia. Sehingga pada waktu itu sekali lagi, orang yang dia percaya, yang dia anggap macam ibu dan mak dia, pada waktu itu goda dan ajak dia untuk melakukan benda yang tak elok. Ajak dia untuk melakukan zina. Lalu sekali lagi Nabi Yusuf down. Dahlah keluarga dia khianati dia. Abang-abang dia khianati dia. Sekarang ini orang yang dianggap macam mak, macam ibu, macam orang yang dia sayang. Pada waktu itu ajak dia untuk melakukan perkara yang tak elok. Ajak untuk berzina. Siap kunci pintu lagi. Al-Quran gambarkan. Dia kunci semua pintu yang ada. Dan pada waktu itu tidak ada sesiapa yang boleh menghalang daripada Yusuf dengan dia. Dan inilah fasa yang ketiga. Fasa yang pertama, pengkhianatan keluarga. Fasa yang kedua, jadi hamba. Dan fasa yang ketiga, pada waktu itu digoda. Dan digoda dengan wanita yang cantik, dengan wanita yang kaya, dengan wanita yang pada waktu itu dipandang tinggi dalam masyarakat. Dan pada waktu itu Nabi Yusuf, dia sanggup untuk memilih masuk ke dalam fasa yang keempat kehidupan dia. Pada waktu itu dia sanggup untuk masuk penjara. Maka Al-Quran nukilkan, dia kata, Rabbi, wahai Tuhanku, as-sijnu ahabbu ilai, aku lebih suka masuk penjara daripada melakukan apa yang mereka suruh untuk aku lakukan. Maka ini fasa kehidupan dia. Masih lagi tak berubah menjadi lebih baik, menjadi lebih teruk pada waktu itu daripada rumah tuan dia, walaupun hamba, tapi masih bebas. Sekarang ini berpindah masuk ke dalam penjara. Maka dalam penjara dia kenal banyak orang. Dia kenal banyak teman. Sebab dia akhlak baik. Dia kenal banyak orang. Maka setelah beberapa tahun, lebih kurang dalam 7 tahun dalam penjara. Maka pada waktu itu dia punya cellmate. Orang yang tinggal satu sel dengan dia. Pada waktu itu ada 2 orang. Dan mereka pada waktu itu nampak mimpi. Mereka nampak mimpi. Maka pada waktu itu mereka nampak Yusuf ni macam orang baik. Maka mereka pun kongsi mimpi tersebut kepada Nabi Yusuf. Maka Allah ceritakan mimpi tersebut detail dalam Al-Quran. Maka ketika mana Nabi Yusuf dengar mimpi ini, Nabi Yusuf kata, satu akan pada waktu itu kena penggal. Sebab pada waktu itu dia telah didapati bersalah, maka kena penggal. Namun orang yang kedua, pada waktu itu dia akan diberikan jawatan semula oleh raja. Dia akan dimuliakan balik. Kerana didapati tidak bersalah, maka pada waktu itu dia akan dimuliakan balik oleh raja. Dan dia akan mendapat balik jawatan yang pada waktu itu sebelum ini dia diambil dan dihina, dia masuk dalam penjara dan sebagainya. Lalu bila dia dah tafsirkan mimpi tersebut, dia minta tolong dengan kawan dia, best friend dia ni, yang pada waktu itu dia dah bantu untuk tafsirkan mimpi. Dia kata, engkau nanti bila dapat balik jawatan dengan raja ataupun dengan PM, engkau tolong sebut kat PM, aku ni dah 7 tahun dalam penjara. Tolong sebut kepada PM untuk tengok kes aku balik macam mana. Dan kawan dia pun kata, okey, kita memang duduk satu penjara, aku akan tolong, aku akan bantu, aku akan cakap dengan Perdana Menteri untuk tengok kes kau balik. Sebab dah lama. Sebab dia tak bersalah pun. Pada waktu itu dimasukkan ke dalam penjara. Maka ini adalah fasa yang keempat dalam kehidupan Nabi Yusuf pada waktu itu berada dalam penjara. Malangnya, kawan dia lupa. Tambah lagi 7 tahun.
dalam penjara. Maka pada waktu itu kawan dia lupa. Al-Quran pada waktu itu menyebut kenapa? Sebab dia sebagai Nabi, dia minta tolong dengan makhluk. Sepatutnya dia kena minta tolong dengan Allah. Maka pada waktu itu double, tambah lagi 7 tahun. Bukan sekejap 7 tahun. Kita masuk 2-3 malam dalam penjara pun mungkin tak survive. Tapi pada waktu itu tambah lagi 7 tahun. Mengikut pandangan tafsir. Ada juga pandangan yang berbeza. Maka total dah 14 tahun. Selepas 7 tahun pada waktu itu, dia dilupakan oleh best friend dia, oleh kawan dia. Maka raja mimpi. Dan raja mimpi yang mana meresahkan dia. Apakah mimpi yang pada waktu itu raja nampak? Raja mimpi pada waktu itu dia nampak ada 7 ekor lembu. Yang gemuk, yang sihat, yang pada waktu itu banyak daging. Dan 7 ekor lembu ini kena makan dengan 7 ekor lembu yang kurus. Dia jadi resah. Sebab mimpi ni berulang-ulang. Pada waktu apa maksud mimpi ni? 7 ekor lembu gemuk dan pada waktu itu dimakan dengan 7 ekor lembu yang kurus. Maka dia pun panggil semua cerdik pandai daripada penasihat-penasihat dia. Semua kata, adghasu ahlam, ini mainan tidur. Tak ada apa-apa tuanku. Ini adalah mainan tidur. Tak ada apa-apa, ini mainan tidur. Tapi dia tahu bukan mainan tidur. Maka pada waktu itu dia war-warkan, siapa yang boleh tafsirkan mimpi ini akan mendapat ganjaran. Kawan dia ingat dalam penjara dulu, ada orang yang bernama Yusuf yang pernah pada waktu itu tafsirkan mimpi dia. Maka selepas 7 tahun, kawan dia minta tolong balik dengan dia. Yang mana kita kalau orang buat macam tu, kita dah tak tolong dah. Dah lupa kita 7 tahun, lepas tu minta tolong sekali lagi. Tapi Nabi Yusuf tolong. Dan pada waktu itu kali ini dia tak minta tolong dengan kawan dia. Cuma pada waktu itu Nabi Yusuf kata, mimpinya adalah akan datang 7 tahun kemarau ke negara ini dan 7 tahun keberkatan. Maksudnya tanam apa jadi, berniaga apa jadi, buat apa jadi. 7 tahun. 7 tahun. Dan selepas daripada 7 tahun itu, Allah ujikan dengan kemarau. Maka bagaimana hidup 7 tahun yang awal ini, mesti kena simpan untuk 7 tahun yang kemarau. Yang pada waktu itu tidak ada apa-apa. Maka bila raja ataupun Perdana Menteri dengar tafsiran mimpi ini, siap ada solution lagi. Pada waktu itu dalam mimpi tersebut. Maka pada waktu itu raja tersebut berkata, "I'tuni bih." Bawa dia ke sini. Siapa yang tafsir mimpi ni? Bawa dia ke sini. Kalau orang biasa, raja panggil, Perdana Menteri panggil. Pada waktu tu dia akan melompat dan berlari untuk sambut. Tapi Nabi Yusuf dah belajar daripada kesilapan dia. Dia kata, tak, aku tak nak keluar daripada penjara. Sampailah pada waktu itu panggil orang-orang yang 14 tahun dulu tangan mereka pernah kena luka. Cuba tanya mereka apa yang berlaku. Sebab 14 tahun dulu, ketika mana Zulaikha dia kena kecam, viral. Apalah wanita yang kaya, cantik, boleh jatuh hati dengan hamba sendiri. Maka Zulaikha pada waktu, ataupun nama dia Imratul Aziz, dia telah kumpulkan semua wanita-wanita Mesir, dia bagi pisau dan buah, dan disuruh Nabi Yusuf lalu je depan mereka. Lalu je. Maka pada waktu itu mereka telah potong dan lukakan tangan-tangan mereka. Lalu sebenarnya poin dia yang Imratul Aziz ataupun Zulaikha ini nak tunjukkan, kalaulah engkau dengan sekali lalu pun tangan dah terluka. Aku duduk berjam-jam, berminggu, berbulan, berhari dengan Yusuf, maka pada waktu itu bagaimana aku nak kawal diri aku dengan keindahan. Siapa sini handsome macam Yusuf? Ada tak orang macam tu? Mungkin ada. Ha? Allahumma salli ala Habib. Wala betul. Okey, ada seorang tu, masya-Allah. Lalu masya-Allah. Allahumma salli ala Habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Maka Nabi Yusuf berkata dengan raja, aku tak nak keluar. Tapi pada waktu itu suruh raja dan Perdana Menteri tanya kepada wanita-wanita yang beberapa belas tahun dulu pernah tangan dia luka. Kenapa tangan mereka luka? Dan pada waktu itu yang kita belajar, Nabi Yusuf pada fasa peralihan dia sebelum keluar penjara, dia dah belajar untuk tak nak percaya orang. Tapi pada waktu itu mereka kena cari sendiri bagaimana untuk bersihkan nama dia.
Maka pada waktu itu, raja tersebut telah panggil wanita ini semua dan wanita ini pun bagi testimoni memang Yusuf tak bersalah. Dan akhirnya Imra'atul Aziz yang selama ni dia telah frame Nabi Yusuf, pada waktu itu dia pun mengaku, ana rawattuh, ya selama ini aku yang telah menggoda Yusuf, dan sesungguhnya Yusuf adalah daripada kalangan orang yang berkata benar. Maka bila raja tengok dah clear, walaupun dia duduk dalam penjara tapi dah clear, maka pada waktu itu raja berkata, itu Nabi, bawa dia jumpa dengan aku, dan pada waktu itu aku nak lantik dia menjadi menteri dan orang yang ada jawatan untuk menguruskan resources Mesir, supaya bila datangnya kemarau, maka pada waktu itu tidak akan ada apa-apa yang berlaku. Maka inilah fasa-fasa Nabi Yusuf, sehingga kan ketika mana dalam tempoh 7 tahun yang penuh keberkatan, maka Nabi Yusuf pada waktu itu telah simpan begitu banyak bekalan sehingga boleh survive untuk 7 tahun kemarau. Ini adalah saving dia. Maka mungkin ada pakar kewangan kata saving cukup 3 bulan, saving cukup, tapi Nabi Yusuf punya saving 7 tahun. 7 tahun pada waktu itu cukup untuk negara Mesir dan cukup untuk orang-orang daripada luar yang nak minta tolong pun cukup. Dia punya penyimpanan. Dan sangat dahsyat bagaimana Nabi Yusuf boleh susun dalam keadaan zaman tu tidak ada makanan bertin, tidak ada pada waktu itu makanan proses, ataupun tidak ada pada waktu itu peti ais dan sebagainya. Tetapi dia boleh simpan untuk bekalan 7 tahun. Adakah yang ada simpanan 7 tahun? InsyaAllah akan ada. Lalu itu Nabi Yusuf punya simpanan untuk negara dia. Maka fasa yang kelima dalam kehidupan dia adalah orang-orang yang campak dia dalam perigi datang jumpa dia. Abang-abang dia datang. Sebab mereka pun pada waktu itu kena kemarau. Kanaan, mereka datang daripada Iraq sampai ke Mesir. Maka pada waktu mereka datang, maka pada waktu itu Nabi Yusuf tahan diri dia. Ini orang-orang yang sama, khianati aku. Tapi pada waktu itu Nabi Yusuf tahan diri dia. Kali pertama mereka datang, Nabi Yusuf bagi makanan percuma, tapi cukup-cukup supaya mereka perlu datang balik. Dan pada waktu itu Nabi Yusuf kata, kalau nak datang kali kedua, kena bawa adik kamu yang bernama Bunyamin, supaya pada waktu itu aku boleh kenal dengan dia. Sebab itu adik dia, adik Nabi Yusuf, dan dia rindu dengan adik dia. Maka mereka pun pada waktu itu datang kali kedua. Datang kali kedua, bawa Bunyamin. Sebab perlukan makanan. Manusia kalau perlukan terdesak, dia sanggup buat apa? Pada waktu itu sanggup jual anggota tubuh badan pun ada. Kalaulah pada waktu itu dah benar-benar terdesak. Maka kali kedua datang Binyamin. Pada waktu itu bersama dengan abang-abang mereka. Maka Nabi Yusuf terangkan kepada Binyamin, adik dia sahaja. Kata, aku ni abang kau Yusuf. Dan aku tak nak kau balik semula ke Kanaan, tapi engkau tinggal dengan aku. Maka mereka pun plan macam mana pada waktu itu supaya Binyamin ni pada waktu itu kena tinggal dekat sini. Maka Nabi Yusuf buat satu plot yang pada waktu itu Nabi Yusuf tahu ini anak-anak Nabi, tak pernah berbohong. Anak-anak Nabi. Walaupun mereka jahat, mereka anak-anak Nabi. Lalu Nabi Yusuf pada waktu itu plan bahawa untuk masukkan salah satu barang yang milik raja ke dalam beg Binyamin, dan pada waktu itu biar abang dia yang tentukan apa hukuman yang patut kepada orang yang ambil barang raja tersebut ataupun barang Yusuf. Maka pada waktu itu diberikan hadiah, diberikan makanan sebelum keluar daripada pintu Mesir. Maka pada waktu itu orang sultan ataupun orang Nabi Yusuf telah kejar dan dia berkata, wahai pencuri, wahai pencuri. Maka mereka pun berhenti, kami tak mencuri, kami adalah keluarga Nabi. Maka berkata, tak, kalaulah ada bagaimana? Sebab Nabi Yusuf nakkan mereka yang tentukan hukuman bagaimana. Maka berkatalah abang-abang Nabi Yusuf, kalaulah di tempat kami siapa yang mencuri, maka pada waktu itu dia yang akan bertanggungjawab, dan pada waktu itu dia yang akan menjadi sebagai hukuman, dia kena tinggal kat Mesir, tak boleh ikut balik. Siapa yang mencuri, dia kena tinggal di sini. Dia kena terima hukuman pada waktu itu kerana dia mencuri, dan kami takkan tolong dia. Maka plan Nabi Yusuf bagaimana?
Fabada'a bi'aw'iyatihim. Dia tak terus buka beg Binyamin, nanti suspicious nanti akan akan orang nampak. Maka dia pun cek semua beg abang-abang dia. Tak ada. Dan last kali barulah dicek beg Nabi Binyamin. Dan Binyamin pun tahu pada waktu itu abang dia punya plan. Maka pada waktu itu bila jumpa beg, maka pada waktu itu mereka kata, kamu sendiri yang cakap, siapa yang tertangkap, maka pada waktu itu tidak akan dibenarkan pulang dan kami akan simpan Binyamin sebagai pesalah kerana dia telah mencuri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Maka ini adalah fasa yang kelima, bagaimana Nabi Yusuf walaupun dia ada peluang untuk balas dendam, tetapi dia bersabar sampailah tiba pada waktu yang benar-benar sesuai. Maka abang dia datang kali ketiga nak minta untuk bebaskan Binyamin. Sebab ayah dia pada waktu itu dah tak keruan. Seorang anak hilang, anak yang kedua kena tangkap. Maka abang dia datang kali ketiga. Dan pada kali ketiga bila datang inilah, maka pada waktu itu Nabi Yusuf berkata, korang ingat tak apa yang korang pernah buat dengan Yusuf? Terkejut abang dia. Sebab kisah ni tak ada siapa yang tahu kecuali mereka dan hanya mereka. Tak ada siapa tahu. Ayah mereka pun tak tahu. Yusuf pun mereka sangka dah mati. Maka bila ditanya soalan macam tu, pada waktu itu terus abang-abang dia berkata, A'innaka la anta Yusuf. Adakah tuan yang sebenarnya adalah Yusuf? Dan pada waktu itu orang yang biasa dibalas dendam mungkin. Pada waktu itu dia penjara mungkin. Sebab dia pun melalui proses yang susah. Kena jadi hamba, kena goda, kena khianat juga dan sebagainya. Tapi di sinilah kita nampak akhlak Nabi Yusuf. Dan pada waktu itu Nabi Yusuf berkata, ya, aku adalah Yusuf dan Allah telah bagi banyak nikmat sebenarnya kepada aku. Dan ingat bahawa Allah takkan pernah mensia-siakan balasan kepada orang yang berbuat baik. Lalu itu adalah kata kunci dia. Allah tak pernah sia-siakan balasan kepada orang yang berbuat baik. Maka pada waktu itu bila dah confirm itu Yusuf, maka abang-abang dia pun berkata, laqad atharakallahu alaina. Demi sesungguhnya engkau memang lebih baik daripada kami, engkau tak balas dendam dan sekarang ini kami mengaku la khati'in, memang kami adalah orang yang bersalah. Tapi kemudian Nabi Yusuf dia langsung ditutup cerita, apa dia kata? La tathriba alaikumul yaum, semenjak hari ini takkan ada sesiapa kena cela. Kisah ni habis, tak akan ada sesiapa yang kena cela dan Allah akan ampunkan kamu. Namun permintaan aku adalah bawa ayah-ayah kita ke sini. Bawa ayah kita ke sini dan kita boleh duduk dekat Mesir dengan kemudahan, kekayaan, kesenangan yang ada. Maka pada waktu itu inilah fasa yang terakhir dalam kehidupan Nabi Yusuf. Proses yang telah selesai, pada waktu itu dipertemukan semula dengan ayahnya. Dan di sinilah poin yang mana Al-Quran sebutkan bagaimana percakapan Nabi Yusuf dengan Allah, percakapan Nabi Yusuf dengan Tuhan. Maka apa kata Nabi Yusuf? وَقَدْ أَحْسَنَ بِي. Dan Allah sentiasa telah berlaku baik kepadaku. Padahal prosesnya susah. Jadi hamba, kena khianat dengan keluarga. Tapi yang Nabi Yusuf ambil adalah positif. Dia kata, ya Allah, engkau telah berlaku baik kepadaku. إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ. Engkau telah keluarkan aku daripada penjara. وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ. Engkau telah bawa ayah-ayah dan adik-beradik aku daripada kampung untuk tinggal dekat tempat yang lebih selesa. Dan apa yang berlaku sebelum ini? مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي. Itu adalah disebabkan hasutan syaitan. Sebab itu abang-abang aku buat begini. Dan kemudian pada waktu itu kata Nabi Yusuf alaihissalam, Inna Rabbi latif. Sesungguhnya Allah itu memang maha lembut. Sangat baik. Padahal prosesnya bukan sekejap. Dalam tafsir menyebut 40 ke 80 tahun. Proses dia nak menjadi raja tu. 40 ke 80 tahun. Betul, nak jadi ke level yang macam tu, 40 ke 80 tahun. Tapi dia berkata, Allah maha lembut dengan aku. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepadaku kekuasaan, wa 'allamtani, memberi kepada aku ilmu,
dan permintaan aku yang terakhir adalah Allah, tawaffani muslimah, bila aku mati, matikan aku sebagai orang Islam, wa alhiqni bis-salihin, dan pertemukan aku dengan orang-orang yang baik. Itu permintaan dia terakhir. Sebab dekat dunia dia dah dapat dah semua. Keluarga dapat, harta dapat, kuasa dapat, kemuliaan dapat, kemasyhuran dapat. Sebab semua orang kenal yang menjadikan Mesir macam tu adalah Yusuf. Lalu inilah lebih kurang 6 fasa dalam kehidupan Nabi Yusuf, yang mana sebenarnya ada begitu banyak pengajaran yang kita boleh ambil. Antara pengajaran yang pertama yang kita boleh dapat daripada perbicaraan terakhir Nabi Yusuf dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah sentiasa melihat kepada positif. Sebab Nabi Yusuf tak sebut pun keadaan dia kena campak dengan keluarga, dia kena pada waktu itu buang dalam perigi, dia kena goda, dia kena masuk penjara. Dia bermula daripada, ya Allah, engkau telah keluarkan aku daripada penjara. Maka pada waktu itu dia melihat daripada sudut aspek yang positif sahaja. Sebab kalaulah kita asyik nak pada waktu itu melihat kepada negatif, sebenarnya thoughts dia sebenarnya dia membebankan fikiran kita. Terlalu banyak berfikir pun dia membebankan. Sebab itu datangnya stres. Sebab dia membebankan. Tapi kalaulah pada waktu itu ambil yang positif sahaja, buang yang negatif, maka pada waktu itu dia akan melapangkan fikiran. Dia akan melapangkan fikiran. Kita kena jadi seperti komputer yang boleh delete. Oh, benda ni negatif, delete. Benda ni negatif, delete, 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 delete. Hanya pada waktu itu nampak yang positif sahaja. Maka itu pengajaran yang kita boleh ambil daripada perbicaraan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Yang kedua, pada waktu itu baginya bila keluarganya dapat ubah kehidupan daripada kampung datang ke Mesir, maka pada waktu itu baginya itu adalah satu kebahagiaan. Dan sebenarnya dalam kehidupan kita, bila kita boleh ubah kehidupan keluarga kita lebih baik, bukan sekadar diri kita, maka sebenarnya itu adalah satu kebahagiaan juga. Sebab ayah ni duduk dekat kampung, dekat pendalaman Kan'an, dekat Iraq. Sekarang ni boleh duduk dekat Mesir. Dan pada waktu itu, bahkan sampai zaman kita, orang-orang Yahudi dah berada dekat sekitar Palestin dan Mesir. Padahal sebelum tu mereka berasal daripada Iraq. Nabi Yusuf yang membawa semua Bani Israel pada waktu itu ke Mesir. Maka sebenarnya daripada sini kita nampak kebahagiaan bukan sekadar bila kita bahagia dan senang, tetapi apabila keluarga kita juga, kita boleh ubah kehidupan mereka, tempat tinggal mereka, dan pada waktu itu aspek kehidupan mereka sebenarnya itu adalah membawa kebahagiaan. Dan kemudian apa yang berlaku daripada abang-abang yang mengkhianati dia, bukan sekejap dicampak dalam perigi, maka pada waktu itu dia tak salahkan abang dia, dan pada waktu itu dia kata itu adalah hasutan daripada syaitan yang boleh berlaku kepada sesiapa pun. Dan pada waktu itu dia tidak simpan dendam dalam hati sebagai seorang yang seperti Nabi Yusuf yang menjadi pemimpin yang ada kuasa. Kalaulah seseorang yang ada pemimpin dan kuasa, dia fokus untuk membalas dendam sahaja, maka pada waktu itu tak akan bawa apa-apa perubahan pada pemerintahan dan negara. Tapi Nabi Yusuf pilih untuk dia tak nak balas dendam, dia fokus nak buat apa yang dia nak buat. Sebab itu dia kata pada perbicaraan dia yang ketiga dengan Allah, sebenarnya syaitan yang meletakkan apa yang berlaku antara aku dengan abang-abangku, namun engkau ya Allah sebenarnya maha lembut, dan apapun proses yang aku lalui, Al-Alim, engkau maha mengetahui, Al-Hakim, dan segala keputusan engkau adalah maha bijaksana. Dan kemudian dia minta lagi doa pada waktu itu untuk pengakhirannya adalah pengakhiran yang baik dan dipertemukan dengan orang-orang yang baik ketika mana setelah meninggal dunia. Maka ini adalah kisah Nabi Yusuf secara ringkas.